Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali di Real Cooking with Jasmine. Jadi hari ini saya nak menunjukkan bagaimana cara untuk membuat kuih koci tepung pulut hitam. Tapi dengan cara yang lebih mudah ataupun versi yang lebih moden. Sesuai sangat untuk mereka yang baru pertama kali nak mencuba membuat kuih koci. Cara ni berbeza dengan cara yang klasik sebab kita akan merebus dahulu kuih koci, kemudian baru kita balutkan dengan daun pisang yang telah dilayur. Berbanding cara yang lebih klasik di mana kita akan membalut dahulu adunan di dalam daun pisang, kemudian barulah kita mengukusnya. Sekarang jom kita lihat bahan-bahan dan cara-cara membuatnya. Okey, langkah pertama kita akan membuat inti kelapa. Jadi kita memerlukan 1 biji kelapa parut, 1 cawan gula pasir, 3/4 cawan gula Melaka ataupun boleh juga guna gula merah. Kemudian sedikit garam untuk membangkitkan rasa lemak inti kita nanti, 1 sudu besar tepung jagung dan beberapa helai daun pandan yang telah disimpul. Okey, mula-mula sekali kita sediakan kuali, kemudian kita masukkan gula Melaka atau gula merah. Kemudian kita masukkan 1 cawan gula pasir. Kemudian kita masukkan sedikit garam dan juga saya akan masukkan 1 cawan air sebab saya suka masak inti dengan cara yang lebih basah. Kemudian kita masukkan daun pandan. Kita tunggu sehingga semuanya mendidih. Okey, bila dah mendidih macam ni, gula pun dah larut, barulah kita masukkan kelapa parut kita. Okey, kemudian kita teruskan mengacau sehingga air gula tadi mengering dan menyerap masuk ke dalam kelapa parut. Okey, untuk inti ni tak kisahlah kita nak buat kuih apa pun, kalau boleh kita masak lebih awal supaya kita sempat nak sejukkan inti ni dan simpan di dalam peti. Bila kita dah simpan dalam peti, inti ni lebih mudah untuk kita handle untuk membuat kuih. Kalau kita baru masak, kita terus buat kuih, boleh, bukan tak boleh, cuma agak susah lah, lagi-lagi pada mereka yang kurang mahir. Jadi nasihat saya buat lebih awal, kemudian kita simpan di dalam peti ais. Okey, bila kita nampak inti ni dah semakin mengering, bolehlah kita ayakkan tepung kering ke dalam inti. Tepung kering ni berfungsi sebagai gam dan juga pemekat untuk inti kita nanti supaya mudah untuk digunakan. So, bila kita dah tabur tepung kering macam ni, kita teruskan mengacau sampailah inti kita kering macam yang saya tunjukkan di dalam video ni. So, kita biarkan sehingga sejuk, kemudian kita simpan di dalam peti ais. Okey, selepas saya dah simpan inti ni semalaman dalam peti ais, sekarang saya nak buat kuih koci. Kalau nak senang, kita ambil measuring spoon ni, kita ambil yang saiz 1 sudu besar. So, kita masukkan inti dan kita buat macam ni. Cara ni senang supaya kita dapat saiz yang lebih kurang sama je. Okey, sebelum ada yang komen, saya nak bagi tahu saya menggunakan tangan kanan ya dalam video ni, bukan tangan kiri. Sebabkan kita ambil gambar menggunakan kamera, nampak macam saya menggunakan tangan kiri. So, nampak tak bila kita gunakan measuring spoon tu lebih mudahlah untuk kita dan kita akan dapat hasil inti yang lebih kurang sama besar. Okey, bila kita dah selesai membulatkan inti ni, kita masukkan di dalam peti ais. Sementara kita nak membuat adunan untuk kulit kuih koci ni. Okey, sebelum kita nak membuat tepung ataupun adunan kuih koci, pastikan kita buat dadih terlebih dahulu. Jadi bahan yang kita perlukan adalah 1 cawan santan pekat. Kemudian kita akan menggunakan 1 cawan setengah air putih. Kemudian kita akan letakkan sedikit garam. Lepas kita dah letak garam, pastikan kita kacau. Kemudian kita rasa dahulu ya. Pastikan ada rasa masin supaya dapat membangkitkan rasa dadih kita ni. Okey, kemudian last sekali kita akan masukkan lebih kurang 1 sudu setengah tepung beras untuk memekatkan dadih kita ni. Kemudian kita kacaukan dan akhir sekali barulah kita masukkan simpulan daun pandan.
Kemudian kita masakkan di atas dapur dan teruskan mengacau sehingga adunan dadih ni mengental. Okey, kita boleh nampak adunan dadih ni dah semakin memekat. Pastikan kita terus mengacau untuk mengelakkan dari berketul. So, bila dah nampak mengental macam ni, bolehlah kita padamkan api. Okey, bila dadih tu dah sejuk, dia akan jadi seperti ini. Okey, untuk adunan tepung kuih koci ni, saya akan gunakan tepung pulut sebanyak 2 cawan. Okey, kemudian untuk pulut hitam pula, saya akan gunakan lebih kurang 3 sudu besar tepung pulut hitam. Tak kisah, apa-apa brand pun boleh. Kalau kata tak ada, anda boleh buat kuih koci yang warna putih sahaja. Tak perlu menggunakan tepung pulut hitam. Okey, kita kacau-kacaukan tepung tadi. Kemudian kita masukkan setengah cawan santan. Yang ini optional sahaja. Kalau tak nak, boleh skip dan gunakan air putih sahaja. Untuk sukatan air, saya bergantung pada tekstur tepung ni. Kita letak sedikit demi sedikit. Kita tunggu dan lihat sampai kita mendapat tekstur tepung yang kita nak. Janganlah terlalu lembik dan juga jangan terlalu keras. Okey, lebih kurang macam ni lah hasil yang kita nak. So, kita cuba bulat-bulatkan macam ni. Kalau dah mudah untuk dikepal-kepalkan, maknanya dah cukup dah air yang kita perlukan. Okey, sekarang saya nak bulat-bulatkan dough. Sebelum tu, kita sapukan minyak di bekas yang kita nak letakkan dough kita nanti. Untuk dia punya saiz lebih kurang besar sedikit je daripada inti yang kita buat tadi. Okey, sekarang lepas dah bulat-bulatkan tu, kita buatkan lubang macam ni untuk kita masukkan inti. Kemudian kita masukkan inti ke dalam adunan dan kita tutup perlahan-lahan seperti yang saya tunjukkan ni. Okey, kemudian kita letakkan ke dalam bekas yang telah diletak minyak tadi. Nampak tak? Dia tak mudah melekat. Okey, bila kita dah selesai masukkan inti ke dalam adunan tadi, kita didihkan air, kemudian kita masukkan adunan kuih koci ni ke dalam air yang mendidih dan kita rebus sehingga kuih ni timbul daripada dalam periuk ni. Sekarang dia tenggelamkan, so bila dia masak nanti dia akan timbul di permukaan. Okey, sekarang tengok kuih tu timbul di permukaan periuk. So, kita dah boleh angkat dan kita terus curahkan ke dalam dadih yang telah kita buat tadi. Okey, untuk daun pisang ni saya dah potong, panjangnya 5,5 inci, lebar 5 inci. Saiz daun pisang ni bergantung pada saiz kuih kita lah. Dan daun pisang ni dah pun saya layurkan. So, untuk membungkus, kita letakkan kuih di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita lipatkan. Dan kemudian kita akan lipat lagi sekali di bahagian kiri dan kanan seperti ini. Okey, harap anda nampak. Okey, yang sebelah sini pun sama. Kita lipat lagi sekali dan kita lipatkannya ke bawah. Macam inilah hasilnya kuih koci kita. Jadi inilah dia hasilnya kuih koci pulut hitam. Jadi anda semua jangan lupa mencuba dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Bye.